ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أتى رمضان فاقبل يا أخيا. Jangan terlepas daripada mengikuti siri video bimbingan Ramadan yang diterbitkan oleh Pondok At-Tawabin setiap hari bermula 30 hari bulan Mac 2022. فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pada hari yang ke-8 kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Hari ini dalam bimbingan Ramadan kita akan cerita tentang satu amalan yang paling besar dalam Islam. Amalan paling besar. Ia lebih besar daripada puasa. Malah Ramadan, pahala puasa bergantung kepada amalan ini, iaitu salat. Ia adalah salah satu daripada amalan yang dinyatakan sebagai rukun Islam. Di antara rukun Islam, amalan-amalan itu adalah salat. Dan kalau kita lihat dalam amal-amalan ini, salat sahajalah yang mana kalau meninggalkannya, kalau yang lain-lain itu, kalau tinggalkan, ulama tak kata jadi kafir. Tapi salat, ulama kata jadi kafir. Atau dia kata ada, di antaranya ada yang mengatakan kafir. Dan ada satu riwayat daripada seorang tabi'in, iaitu Abdullah bin Syaqiq. Dia kata sahabat Rasulullah SAW, mana yang biasa dia jumpa, dan dia dapati sahabat-sahabat ni la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufur ghair salah, iaitu dia kata mereka sahabat-sahabat ni dia tidaklah melihat satu amalan itu kalau meninggalkannya boleh jadi kufur. Mana-manalah amalan pun kalau ditinggalkan tak akan jadi kufur, kecuali satu, iaitu salat. Maknanya sahabat-sahabat sendiri mereka berpendirian macam tu, bersikap macam tu, berkefahaman macam tu. Tak ke bahaya tu? Tak ke bahaya bagi kita? Tak ke ia menunjukkan bahawa kalau kita ni orang yang melengah-lengahkan solat, kadang-kadang tinggal solat suka hati, ada 5 waktu tapi kita solat mungkin 4 je, kadang-kadang 5, kadang-kadang 4, atau kadang-kadang 1 je, kadang-kadang 2. Dan bila kita kadang-kadang tu langsung tak ada, dan bila kita solat tu macam kita dah buat sesuatu yang bagus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk diri kita, untuk Allah pula. Berbangga dengan solat yang dilakukan. Yang ini ada yang berlaku di kalangan umat Islam. Namun sekarang kita nak beritahu bahayanya bila kita tinggal solat, kerana malas ke, kerana lain ke, tinggal solat bahaya sangat. Dan ada juga bahaya pada orang yang dia biasa solat tapi dia suka melengah-lengahkan sehingga terkeluar daripada waktu solat. Sehingga kan ada ulama yang mengatakan bahawa orang yang solat di luar waktu serupa sahaja dengan orang yang solat sebelum waktunya. Dia dua waktu solat, sebelum waktu dia dah solat, adakah diterima? Tak diterima. Kalau selepas waktu solat, adakah diterima? Dia kata sama je sebenarnya. Maknanya apa tu? Orang yang melakukan seperti itu, dia tahu Allah tak terima solat dia, tapi dia buat macam mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seolah-olah dia
sengaja tinggalkan solat juga. Jadi jangan main-mainkan tentang solat ni. Solat ni ulama kata boleh jadi kafir. Antaranya Imam Ahmad mengatakan kafir. Imam Syafi'i awal-awal dalam satu pendapat dia ada menyatakan bahawa jatuh kafir orang yang meninggalkan solat. Dalil mereka seperti yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufr tarkus salah. Sungguhnya antara seseorang itu dengan kufur dan syirik, beza antaranya adalah meninggalkan solat. Kalau dia tinggal solat, maknanya dia akan jatuh kufur dan syirik. Nampak kuat tu dalilnya. Di antaranya juga hadis Buraidah yang mana Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, tu golongan munafik, ialah salat. Siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur. Nampak tu, besar kuatnya dalil tu, kuatnya dalil. Jadi janganlah kita meninggalkan solat. Kita dalam bahaya, kita berada di sempadan antara kufur dengan Islam, kufur dengan Islam. Kita dan tak terkeluar, nak tertolak keluar dah. Kalau kita tak salat, kita dah jadi macam itu. Sanggupkah? Adakah kita nak ambil risiko itu? Malah ini menunjukkan bahawa dosa ini lebih besar daripada dosa-dosa yang kita sendiri mungkin pandang jijik. Minum arak ke, makan daging babi ke, makan daging yang tak disembelih, yang tak halal, atau membunuh, ataupun berzina ke. Kita nampak mungkin ibu teruknya dosa ni, dosa besar ni kau sanggup buat, tapi dosa tinggal solat lagi kau sanggup buat ke? Itu lagi besar daripada yang lain-lain itu. Kita tak tahu, kita tak berapa nak faham. Tapi kalau kita tak faham pun tak maknanya Allah tak hukum kita. Allah pasti akan hukum kita. Janji Allah memang ada. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala itu bermaksud akan ditanya kepada orang-orang yang berdosa, yang dimasukkan dalam neraka itu, akan ditanya kepada mereka, apakah yang masukkan kamu ke dalam neraka, neraka sakar? Jawab orang-orang itu, iaitu qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami bukan di kalangan orang-orang yang salat. Nampak tu? Jelas mereka masuk neraka. Sebab apa? Mula-mula disebutkan kami bukan orang yang salat. Kemudian baru yang lain-lain itu disebutkan walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin dan lain-lain dalam ayat itu, dalam surah Al-Muddathir. Jadi di dalam bulan ini yang mulia ini, tinggalkanlah tabiat meninggalkan solat. Jangan tinggalkan solat, tapi tinggalkan tabiat meninggalkan solat ini. Dan biasakan dengan solat agar kita dalam Ramadan ini dapat terus solat, mengubah diri, dan di luar Ramadan akan dapat terus menerus juga menjadikan ia sebagai satu habit, menjadi sebagai satu kebiasaan baginya untuk mendirikan solat itu. Selamatkanlah diri kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita nak kata kamu ni akan masuk neraka dengan seolah-olah kita ni Tuhan menentukan orang ini akan menjadi ahli neraka. Bukan itu, tapi ini adalah nasihat daripada kata-kata Allah itu sendiri yang Allah bagi pada kita sebagai mesej awal, nak beritahu jangan kita lakukan itu, ini. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya inilah, iaitu ayat masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang masuk ke kamu dalam neraka sakar? Mereka berkata, kami bukan orang-orang yang di antara orang-orang yang salat. Semoga tazkirah ini menjadi motivasi kepada semua untuk menjaga solatnya. Bukan hanya setakat tinggal
dan juga tinggal solat dan ataupun solat, tetapi bila lakukan solat itu jangan kita lengah-lengahkan, keluar daripada masanya. Dan juga bila kita solat dalam waktunya juga, jangan kita main-main dan jangan kita tidak khusyuk. Cuba kita khusyukkan solat itu, kerana kita bukan solat kepada seseorang yang tidak tahu, yang lalai tentang apa yang kita lakukan, tapi dia maha mendengar dan maha melihat. Semoga ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل يا ربها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا ذنوبا كنت آتيها مليا